Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil Binti Mazlan. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan tentang teori hubungan insan dengan Tuhan yang mana merupakan subtopik untuk topik metafizik. Okey, apa itu teori hubungan insan dengan Tuhan? Ia merupakan kepercayaan tentang apa yang benar-benar wujud dalam agama ini. Dan ia terbahagi kepada dua, iaitu hubungan vertikal dan juga hubungan horizontal. Seperti mana rajah di sini menunjukkan bahawa Tuhan berada di atas dan manusia hamba-hambanya berada di bawah. Jadi itu menunjukkan itu adalah hubungan vertikal dan hubungan horizontal antara manusia dengan alam yang lain, seperti alam sekitar dan haiwan. Jadi mari kita lihat apa itu hubungan vertikal insan. Hubungan vertikal insan secara umumnya kalau kita lihat, ia dapat, vertikal adalah tegak, yang mana pergerakannya daripada atas ke bawah ataupun sebaliknya. Dan untuk konteks ini, hubungan vertikal dapat didefinisikan sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhan, mana manusia sebagai hamba kepada Tuhan, atau erti kata lain, hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Dan dalam hubungan ini juga kita akan membincangkan fahaman adakah Tuhan itu wujud. Okey, seterusnya adalah kepercayaan. Terdapat dua kepercayaan dalam hubungan ini, iaitu theism dan atheism. Yang mana kita tahu atheism itu penganutnya adalah atheist, dan atheist itu adalah golongan yang tidak mempercayai bahawa Tuhan itu ada. Manakala theism, kita dapat lihat ia adalah sebaliknya daripada atheism, iaitu fahaman bahawa Tuhan itu wujud walaupun kewujudannya tidak dapat dikesan. Dan golongan ini mempercayai bahawa Tuhan itu adalah sebahagian daripada realiti agama. Dan terdapat dua kategori untuk theism, iaitu monotheism dan polytheism. Mono dan poly ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu mono bermaksud satu dan poly bermaksud lebih daripada satu. Jadi untuk monotheism, dikatakan bahawa Tuhan itu hanyalah satu. Golongan yang percaya monotheism ini, mereka menekankan tentang keesaan Tuhan, dan dalam konteks barat, konsep monotheism cenderung didominasi oleh konsep Tuhan dari agama Ibrahimiyah dan konsep Tuhan Plato. Sebagai contoh adalah agama Islam, di mana kita sebagai hamba mempercayai bahawa Allah itu Maha Esa. Kategori yang kedua ialah kategori polytheism, iaitu polytheism seperti mana yang saya katakan tadi. Fahaman ini merupakan fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu wujud lebih daripada satu. Antara contoh agamanya ialah agama Hindu dan Buddha. Seperti mana yang kita pelajari sebelum ini, manusia pada zaman jahiliyah mereka mempercayai polytheism itu, di mana mereka menyembah matahari, pokok dan sebagainya. Dan percayaan kedua ialah percayaan atheism, dan atheism ini ialah fahaman yang mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud, dan pendirian para atheist ini ialah realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda yang nyata seperti objek-objek fizikal, manusia dalam sekitar. Dan antara ahli atheist yang terkenal ialah Friedrich Nietzsche dan Richard Dawkins. Okey, mari kita lihat apakah faktor kemunculan atheist ini. Yang pertama ialah perkembangan teknologi dan sains. Pada era kini, manusia mampu membuat segala-galanya, sehingga kan ada segelintir daripada mereka merasakan bangga dengan pencapaian mereka, dan sehingga kan mereka tidak mempercayai bahawa kejayaan itu datang daripada Tuhan. Dan keduanya ialah pembohongan yang telah dilakukan oleh ahli evolusi. Contohnya seperti teori Darwin, di mana kita tahu bahawa teori Darwin ini mengatakan manusia itu berasal daripada kera, monyet dan seangkatan dengannya. Dan yang ketiga ialah mereka melihat agama sebagai satu penghalang kepada tujuan dan kepentingan dunia mereka. Dan yang terakhir ialah mereka tidak dapat merasakan kewujudan Tuhan dengan 5 deria seperti mata, tangan dan sebagainya. Dan sebagai contoh di sini, kita semua tidak dapat melihat di mana Tuhan itu berada. Jadi dengan itu mereka tidak percaya bahawa Tuhan itu wujud, kerana hanya semata-mata mereka tidak nampak, mereka tidak dapat mendengarnya, mereka tidak dapat merasainya. Yang kedua ialah hubungan horizontal insan. Hubungan horizontal secara umumnya kita tahu ia adalah mendata pergerakan daripada kanan ke kiri dan sebaliknya. Dalam konteks ini kita dapat lihat bahawa hubungan horizontal itu ialah hubungan manusia secara tidak langsung dengan Tuhan melalui makhluk Allah seperti haiwan dan alam sekitar yang lain. Menurut Hamka,
insan ialah alam yang kecil dan alam ialah insan yang besar yang dapat digambarkan dengan gambar rajah seperti ini, di mana seorang lelaki ini mewakili insan dan bulatan besar ini mewakili alam, iaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos ialah gambaran alam adalah insan yang besar dan mikrokosmos ialah gambaran insan adalah alam yang kecil. Seterusnya mari kita lihat kepada determinism dia. Determinism dia ialah tindakan manusia ini boleh diterangkan secara sebab musabab atau mengikut hukum yang telah ditetapkan. Apa itu sebab dan musabab? Sebab dan musabab ialah hukum yang diputuskan oleh Allah berdasarkan kepada kewujudan hubungan antara dua perkara yang telah ditentukan oleh Allah yang ada hubungan dengan mukallaf. Antara contohnya, seorang anak boleh jatuh derhaka sekiranya mereka meninggikan suara kepada kedua ibu bapanya. Dalil yang kita boleh lihat daripada contoh ini adalah daripada surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Determinism boleh dibahagikan kepada dua, iaitu secara intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah kejadian yang berlaku disebabkan diri sendiri, manakala ekstrinsik ialah kejadian yang berlaku disebabkan faktor luaran atau di luar kawalan manusia sendiri. Seterusnya ialah contoh. Contoh untuk hubungan horizontal insan ini kita boleh kaitkan dengan adab-adab. Yang pertama ialah adab dengan diri sendiri. Ia bermaksud perkara yang perlu dilakukan untuk memperbaiki diri agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maksudnya di sini kita hendak menyucikan diri kita untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Antara dalilnya ialah daripada surah Al-Syam ayat 9 hingga 10 yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Okey, contoh adab dengan diri sendiri ada 3, iaitu taubat, murakabah dan mujahadah. Taubat ialah menyucikan diri dari dosa dan maksiat, menyesali segala dosa yang telah dilakukan dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kedua ialah murakabah, iaitu merasakan setiap perbuatan dan pergerakan diawasi oleh Allah. Dan Rasulullah bersabda, beribadahlah kamu kepada Allah seperti melihatnya. Apabila kamu melihat Allah, sesungguhnya dia melihatmu. Sebagai contohnya di sini ialah apabila kita melakukan ibadah, kita perlulah khusyuk kepadanya dengan cara kita merasai bahawa Allah sedang melihat kita. Dan yang ketiga ialah mujahadah. Mujahadah ialah berjuang melawan nafsu. Dan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Contoh ialah adab dengan ibu bapa. Ia bermaksud bersopan santun terhadap ibu bapa dalam pertuturan, perbuatan dan tingkah laku. Antara dalilnya, yang pertama ialah sabda Rasulullah SAW, redha Allah itu berada dalam redha kedua ibu bapa dan murka Allah itu berada dalam murka kedua ibu bapa, di mana pentingnya redha kedua ibu bapa kita untuk kita mendapatkan redha daripada Allah. Dan dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang maksudnya kita boleh simplifykan dia kepada Allah melarang kita untuk mengatakan kepada kedua ibu bapa kita. Okey, antara contoh adab dengan ibu bapa, yang pertama ialah menjalankan tanggungjawab kepada kedua ibu bapa. Yang kedua ialah mentaati perintah mereka melainkan yang berlawanan dengan syarak. Dan contoh yang ketiga ialah berdoa untuk mereka setelah meninggal dunia dan berbuat baik kepada sahabat mereka. Ini kerana sekiranya bila kita dah mati, kita akan buat 3 perkara saja, iaitu sedekah, amal jariah dan doa daripada anak yang soleh. Contoh yang ketiga ialah adab dengan haiwan. Ia adalah berbuat baik terhadap haiwan. Antara contohnya ialah larangan menyiksa haiwan daripada Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang perempuan masuk neraka kerana seekor kucing yang ia kurung hingga mati, maka dari itu ia masuk ke neraka kerana kucing tersebut disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga di bumi. Dan yang kedua ialah memberi makan dan minum kepada haiwan. Dan Rasulullah SAW bersabda, pada setiap yang punya hati yang basah terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Riwayat Bukhari nombor 2363. Antara contoh lain yang agak familiar adalah dan ia daripada hadis sahih, seorang penzina masuk ke syurga hanya kerana memberi minum kepada seekor anjing. Jadi sebab itulah pentingnya kita berbuat baik kepada haiwan. Dan yang terakhir ialah adab dengan persekitaran. Definisinya ialah menjaga alam sekitar, bermaksud
perbuatan memelihara, pembelaan, perawatan sungai, hutan dan sebagainya. Antara dalilnya ialah, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan antara contohnya ialah menjaga kebersihan alam sekitar, kerosakan terhadap alam sekitar seperti menebang pokok secara haram dan mengawal aktiviti pelepasan asap untuk mengurangkan pencemaran udara. Hal ini demikian kerana kita juga adalah penghuni bumi ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi nak jaga bumi ini? Jadi itu sahaja untuk teori hubungan insan dengan Tuhan. Sekian, terima kasih.